Okey, cerita tentang Nokia ni rasanya ramai dah tahu, ramai dah kenal. Nokia yang dulu nama dia Gah, dia jatuh terduduk. Jadi video kali ni aku nak ceritakan tentang kisah benar di sebalik kejatuhan Nokia. Jadi apa yang menariknya tentang kisah yang aku nak ceritakan ni, sebab cerita ni dia adalah cerita daripada bekas pekerja Nokia sendiri. Jadi dia punya cerita tu dia lebih menarik sebab kita boleh belajar banyak benda melaluinya. Okey, so jom mulakan video. Nokia, satu nama Gah yang dulunya dikenali sebagai raja dalam industri dan pasaran telefon. Macam biasa yang kekal dekat atas tu tak semestinya kekal lama dekat atas selama-lamanya. Nokia dia terpaksa berhadapan dengan arus pemodenan teknologi yang sangat-sangat laju. Bekas pekerja Nokia yang dimasukkan itu adalah Tricia Wang. Okey, siapa Tricia Wang ni? Tricia Wang ni bidang bekerja dia adalah bidang etnografi teknologi. So dia punya kerja ni dia adalah bidang khusus yang berkait rapat dengan teknologi dan macam mana teknologi tu boleh mempengaruhi masyarakat setempat. Dan apa yang Tricia buat ni adalah beliau mengkaji, dia bagi consultation, bagi nasihat kepada syarikat dia macam mana user satu-satu tempat tu menggunakan teknologi. Okey, ceritanya bermula pada tahun 2007-2008. Tricia Wang ni pada masa ni dia dalam bidang etnografi teknologi dan dia bekerja di bawah Nokia. Yang masa tu Nokia merupakan syarikat utama dalam industri yang buat phone dan juga jual telefon. Time tu belum ada smartphone lagi lah. So market Nokia yang paling besar time tu adalah China, Mexico dan juga India. Okey, salah satu kerja skop yang Tricia Wang ni kena buat, dia nak kaji macam mana pengguna yang ada berpendapatan rendah, yang ada gaji rendah menggunakan teknologi. Jadi kajian yang dibuat ni, dia buat di China. Untuk siapkan kajian beliau tu, Tricia Wang ni perlu duduk dengan masyarakat China selama beberapa tahun. Of course lah, kalau kita duduk kat satu tempat masyarakat tu, kita kena bersosial, buat aktiviti bersama. Dan Tricia Wang ni dekat sana, dia banyak buat aktiviti bersama-sama dengan masyarakat tu. Seperti contohnya dia jadi peniaga jalanan, buat benda-benda yang sama macam masyarakat tu juga buat. Tricia Wang ni juga banyak meluangkan masanya siang malam dekat kafe internet sebab nak siapkan kerja dia. Dan dia juga tanya budak-budak yang dekat internet kafe ni macam mana dia orang gunakan telefon untuk berkomunikasi ataupun nak main game. Disebabkan Tricia Wang ni dah meluangkan masa yang agak lama bertahun dekat China tu, jadi Tricia Wang ni dia nampak ada satu perubahan besar yang bakal berlaku dalam kalangan penduduk dekat China, terutamanya yang ada berpendapatan rendah, yang ada gaji rendah. Okey, penduduk dekat China ni, dia orang sentiasa dikelilingi oleh iklan-iklan yang mewah. Iklan kereta lah, iklan apartment lah, iklan beli barang, beli itu, beli ini. Walau bagaimanapun, disebabkan dia orang ni mostly banyak yang berpendapatan rendah, iklan-iklan yang mewah ni dia tak berjaya menarik minat dia orang. Kecuali satu jenis iklan ni. Cuba teka iklan apa? In your phone. Iklan tentang iPhone. Dan Tricia Wang ni pelik tau. Kenapa iPhone? Tricia Wang ni sembang-sembang lah dengan masyarakat setempat. Kenapa iPhone ni menarik minat dia orang? Menurut dia orang, iPhone ni dia diumpamakan sebagai pintu masuk dan tiket kepada gaya hidup berteknologi tinggi. Dan apa yang menarik sebenarnya, Tricia juga, dia nampak ramai penduduk kat situ, dia belanjakan hampir separuh daripada gaji dia orang untuk beli telefon. Dan telefon yang dia orang beli ni adalah telefon klon, telefon ciplak yang menyerupai sebuah iPhone dan juga telefon-telefon premium yang lain. Time ni smartphone dia tak banyak sangat. iPhone memang kira antara smartphone yang paling awal lah. Dekat China ada satu term untuk telefon klon, telefon ciplak ni, nama dia adalah Shanzai. Jadi Tricia Wang ni nampak begitu ramai orang yang membelanjakan hampir separuh gaji dia orang untuk beli telefon-telefon Shanzai ni. Okay, disebabkan Tricia Wang ni ditinggal bersama masyarakat setempat, faham bagaimana dia orang punya perspektif tentang teknologi, tentang iPhone, buat kerja sekali, buat aktiviti sekali. Jadi dia dapat faham, dia dapat simpulkan apa yang sebenarnya terjadi dekat masyarakat dalam China ni. So apa yang Tricia Wang ni simpulkan, smartphone ataupun iPhone, telefon yang nampak macam futuristik ni, dia adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi dia orang. Sampaikan penduduk yang paling miskin kat situ nak sangat sebuah smartphone. Dan masyarakat dekat China ni sebab nampak dia sesuatu yang baru, sesuatu yang moden, sesuatu yang futuristik, dia orang sanggup buat apa saja semata-mata untuk pegang dan juga memiliki smartphone ni. Of course lah, Tricia Wang ni dah dapat kesimpulan dia, dia dah dapat dapatan kajian apa yang dia buat dekat China tu. Jadi dah tiba masa dia untuk report balik ke Nokia apa yang dia faham tentang masyarakat China. Okay, perlu diingat time ni iPhone dia baru je launch tahun 2007. And we are calling it iPhone.
Dan Android time tu baru mula mendapat tarikan. Sebelum ni Android tak ada pun, orang tak faham smartphone ni macam mana, dan diorang hanya gunakan phone macam Nokia, Sony Ericsson semua tu. Dan disebabkan itu, banyak user yang berfikiran, alah, smartphone ni mungkin satu teknologi yang bersifat sementara, tak akan kekal. Maknanya diorang anggap benda ni macam produk yang hype tapi tak akan ada sambutan. Jadi masa ni memang ramai yang tak berapa bersetuju bahawa masa depan telefon adalah smartphone. Macam contohnya ada yang cakap, siapa je nak bawa telefon besar, berat, bateri tak tahan, mati dalam beberapa jam, lagi pun senang pecah dan rosak kalau jatuh. Time ni smartphone bukan macam smartphone sekarang. Smartphone sekarang dah ringan, dah cantik, bateri pun tahan lama. Time awal-awal dulu, smartphone ni dia clunky, dia berat, dan bateri dia tak adalah tahan lama macam smartphone Nokia, Sony Ericsson semua tu. Pun begitu, walaupun ramai orang cakap yang smartphone ni bukanlah satu masa depan untuk sebuah telefon, Tracey Awang ni begitu yakin sebab dia dah spend masa beberapa tahun dekat China. Jadi dia nampak ada demand dan juga kemahuan nak guna smartphone daripada masyarakat China tu. Jadi Tracey Awang ni time presentation tu, dia memang nak yakinkan Nokia yang Nokia dah patut stop buat phone yang biasa, buat smartphone pula, sebab ada demand yang tinggi. Tracey Awang yakinlah sebab dia memang ada data kajian tu. Tapi sayang sekali, seperti yang dijangka, Nokia memang tak tarik langsung dengan apa yang Tracey Awang ni cakap. So Nokia cakap apa yang Tracey Awang ni share, present dekat Nokia tu, data yang ditunjukkan oleh Tracey Awang tu, dia tak ada signifikan langsung, tak berguna. Tu yang Nokia cakap. Ini adalah sebabnya sebenarnya masa Tracey Awang share dan juga buat presentation kepada Nokia ni, syarikat Nokia sendiri dah ada data yang mana bila diorang tengok database semua, tak ada tanda-tanda bahawa user Nokia yang guna phone Nokia ni nakkan sebuah smartphone. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, data Tracey ni dia merupakan sampel yang berjumlah 100 orang. Manakala data Nokia pula, dia merupakan sampel kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Disebabkan jumlah sampel data yang sikit ni, Nokia lagi percaya dengan yakin dia orang punya data yang berjuta-juta tu. Jadi memang ceritanya, memang Nokia tak ambil serius lah dengan apa yang Tracey Awang ni sampaikan dan share kepada diorang. Tetapi Tracey Awang ni still cakap yang mana data yang Nokia ada tu, yang berjuta-juta tu, dia adalah data daripada modal bisnes sedia ada. Tetapi data daripada Tracey Awang ni adalah data unik yang dinamik yang berada dekat luar market Nokia yang akan jadi beberapa tahun akan datang. Okey, so kalau kita tengok balik, data Nokia yang berjuta-juta orang ni sebenarnya tentang apa? Sebenarnya data Nokia ni, dia adalah satu tinjauan, satu survey yang mana Nokia tanya kepada pengguna diorang, sama ada user diorang nak beli ke tak smartphone dalam masa 2 tahun yang terdekat. Okey, kalau kita tengok balik tahun 2007, tahun 2008, smartphone baru je muncul time tu, baru je keluar, baru ada dalam market. Teknologi smartphone time tu masih mentah dan user sendiri pun tak faham apa tu smartphone. Dan sudah tentulah bila diorang tak faham satu teknologi, tak faham smartphone tu apa, diorang kata diorang tak nak beli smartphone dalam masa 2 tahun terdekat. Dan data ni lah yang Nokia jadikannya sebagai alasan kenapa diorang tak mahu buat smartphone. Dan ending dia, Nokia tolak idea Tracey Awang untuk jual smartphone. Atau kata lainnya, Nokia tolak idea untuk ambil kisah tentang smartphone. Mungkinlah sebab Nokia time ni memang diorang dah sangat selesa dengan ideologi macam mana diorang jual phone, macam mana diorang buat phone, dan juga modal bisnes diorang lah time tu. Dan start daripada tu, korang tahulah apa yang jadi seterusnya. Pada tahun 2009, Nokia terpaksa memberhentikan 1,700 orang pekerja dia seluruh dunia disebabkan jualan telefon Nokia yang semakin menurun. Jadi kat hujung-hujung tu Nokia baru sedarlah diorang dah terlambat untuk membuat perubahan. Yang mana market share diorang ni makin lama makin diambil oleh Apple, diambil alih oleh HTC, LG, Samsung dan brand yang lain lah. Aku punya pendapat peribadi, apa yang jadi dekat Tracey Awang dan juga Nokia ni, of course lah kita boleh kata yang data Tracey Awang ni macam tak nampak signifikan sebab data sampel dia terlampau sedikit, iaitu 100 orang. Tetapi apa yang pentingnya dekat sini adalah data 100 orang tu adalah bersifatnya human interaction, human perception dan juga pendapat unik tentang macam mana teknologi tu berfungsi. Tetapi untuk data Nokia yang sampel dia berjuta ni, data dia tu adalah bersifat kuantitatif, yang mana dia tak ada nilai daripada segi emotion, perspektif dan juga pendapat macam mana teknologi tu berfungsi. Jadi kalau ikutkan, data 100 orang ni dia lagi unik tau, sebab dia memang direct terus macam mana user tu faham teknologi tu berfungsi dan juga pandangan dia orang, perspektif dan juga kemahuan dia orang tentang teknologi tu. So memang sepatutnya Nokia tak patut ignore lah benda-benda macam ni. Dan disebabkan Nokia ignore benda ni, yang mana menyaksikan Nokia tu sendiri lemas dalam keangkuhan diorang. So benda ni mengingatkan akulah kepada satu quote daripada Stephen Elop, iaitu CEO Nokia time tu, dan dia kata, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Moga jumpa lagi dalam video akan datang. Bye, Assalamualaikum. Macam mana? Video okey tak? Kalau okey, korang kena subscribe lah. Lepas tu jangan lupa like video ni ya. Like